Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi kita nyawa untuk meneruskan agenda utama kita, iaitu menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, yang merupakan salah satu jihad yang besar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan salah satu topik yang utama dalam Islam, iaitu akhlak dan peranan manusia sebagai khalifah. Dan tajuk ini akan dibentangkan oleh kami, iaitu saya Muhammad Haris Akil bin Azman dan sahabat saya Muhammad Azwar bin Abdullah serta sahabat saya satu lagi iaitu Muhammad Danis Fikri bin Rusli. Topik kami pada hari ini mempunyai beberapa konten, iaitu konten yang pertama pengertian akhlak, konten yang kedua faktor-faktor keruntuhan akhlak dan konten yang ketiga pembangunan akhlak. Jadi pada hari ini kita akan tumpukan kepada apa itu akhlak dan kita akan bincangkan pasal keruntuhan akhlak yang terjadi baru-baru ini dan cara-cara untuk membangunkan kembali akhlak Islamiah. Jadi kita akan teruskan pada pembentangan yang pertama yang akan dibentangkan oleh sahabat saya iaitu Muhammad Azwar bin Abdullah, iaitu pengertian akhlak. Dengan segala hormatnya, dipersilakan sahabat saya Azwar. Terima kasih diucapkan kepada Haris selaku salah satu ahli kumpulan saya dalam agenda utama kita pada hari ini untuk berkongsi dan mengupas lebih lanjut tentang keruntuhan akhlak. Okey, sebelum kita menyelami dengan lebih lanjut ke dalam topik keruntuhan akhlak ini, saya rasa eloklah kita untuk mengetahui lebih lanjut dan lebih detail serta mendalam tentang apa itu akhlak. Akhlak itu menceritakan tentang apa? Baiklah. Apa mengertikan sebuah akhlak itu? Jadi saya akan terangkan dulu tentang pengertian akhlak. Okay. Akhlak dari segi bahasa, pengertiannya. Akhlak ini berasal daripada perkataan khulq yang bermaksud perilaku, perangai ataupun tabiat. Maksud ini terkandung dalam kata-kata Aisyah radhiyallahu anhu berkaitan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Akhlak Rasulullah yang dimaksudkan di dalam kata-kata di atas ialah kepercayaan, keyakinan, pegangan, sikap dan tingkah laku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semuanya merupakan pelaksanaan ajaran Al-Quran. Manakala akhlak dari segi istilah menurut Imam Al-Ghazali, akhlak ialah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan terlebih dahulu. Manakala menurut Ibnu Maskawih, akhlak ialah keadaan jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa pertimbangan akal fikiran terlebih dahulu. Menurut Profesor Dr. Ahmad Amin pula, akhlak ialah kehendak yang dibiasakan dan ia akan menjadi kebiasaan yang mudah dilakukan. Menurut ahli falsafah Islam, Ibnu Miskawah mendefinisikan bahawa akhlak dalam kitabnya iaitu Tadhib al-Akhlaq sebagai keadaan jiwa yang menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan tanpa pertimbangan fikiran terlebih dahulu. Dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mendefinisikan akhlak sebagai sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang. Darinya lah terbentuk perbuatan dengan mudah dengan tidak memerlukan pertimbangan fikiran terlebih dahulu. Jadi, pembahagian akhlak. Akhlak ni terbahagi kepada dua bentuk, iaitu yang pertama akhlak mahmudah dan yang kedua mazmudah. Akhlak mahmudah bererti akhlak yang baik seperti beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mencintainya dan mencintai makhluknya, dan berbuat baik serta menjauhkan diri daripada perbuatan-perbuatan yang dibenci dan dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
membuat segala kebaikan dengan niat yang ikhlas, berbakti kepada kedua ibu bapa dan selainnya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nahl, minta maaf, ayat 90 menjelaskan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala melakukan kebaikan dan melarang melakukan kemungkaran, iaitu yang bermaksud ataupun yang mempunyai maksud sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pengajaran. Yang seterusnya kita akan berkongsi sedikit tentang kepentingan akhlak. Akhlak ataupun budi pekerti memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Akhlak yang baik akan membezakan antara manusia dengan haiwan. Manusia yang berakhlak mulia dapat menjaga kemuliaan serta kesucian jiwanya, dapat mengalahkan tekanan hawa nafsu, berpegang teguh kepada sendi-sendi keutamaan Islam, menghindarkan diri daripada sifat-sifat kecurangan, kerakusan dan kezaliman. Manusia yang berakhlak mulia ni, dia akan suka tolong-menolong sesama insan dan makhluk lainnya. Mereka mudah untuk berkorban demi kepentingan bersama. Manusia yang memiliki budi pekerti yang mulia mudah kepada kebenaran serta keadilan, toleransi, mematuhi janji, lapang dada dan tenang dalam menghadapi segala halangan dan rintangan. Akhlak yang baik berperanan dalam mengangkat martabat manusia ke darjat yang tinggi dan mulia. Akhlak yang buruk akan membinasakan seseorang insan dan juga akan membinasakan umat manusia. Manusia yang mempunyai akhlak yang buruk senang melakukan sesuatu yang merugikan orang lain, senang melakukan kekacauan, mudah terjerumus melakukan perbuatan tercela yang akan membinasakan diri sendiri dan anggota masyarakat. Hal ini sebagaimana dalam hadis riwayat Ahmad mengatakan bahawa telah bersabda Rasulullah SAW, iaitu yang bermaksud orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik akhlaknya. Jadi dapatlah disimpulkan bahawa keruntuhan akhlak itu ialah satu kerosakan dan kemerosotan dalam kumpulan sifat yang lahir daripada dalam jiwa yang berdasarkan dorongan dan pertimbangan sifat itu. Suatu perbuatan itu dapat dikatakan sama ada baik ataupun buruk menurut pandangan manusia. Dengan sifat itu juga, seseorang dapat melaksanakan atau meninggalkan perbuatannya. Akhlak yang baik ialah benar, ikhlas, syukur, amanah, menepati janji, sabar, pemaaf, pemurah dan lain-lain. Manakala akhlak yang tidak baik ialah dusta, sombong, takbur, dengki, dendam, mengumpat, khianat dan lain-lain. Apabila berlakunya keruntuhan akhlak, maka akhlak-akhlak yang baik akan tertinggal dan akhlak yang buruk akan dilakukan. Sekian itu sahaja daripada saya serahkan kepada rakan saya yang seterusnya untuk berkongsi tentang faktor-faktor keruntuhan akhlak. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada saudara Azwar. Seterusnya kita akan melihat apa itu faktor-faktor keruntuhan akhlak yang akan dibentangkan oleh sahabat saya iaitu Muhammad Danish Fikri bin Rusli. Dipersilakan. Terima kasih kedua rakan saya iaitu Azwar dan Haris. Sekarang saya akan membicarakan tentang faktor-faktor yang menyebabkan keruntuhan akhlak. Baiklah. Akhlak menurut istilah adalah antara definisi akhlak menurut istilah ialah sifat yang tertanam di dalam diri yang dapat mengeluarkan sesuatu perbuatan dengan senang dan mudah tanpa pemikiran, penelitian dan paksaan. Faktor yang pertama ialah persekitaran.
Faktor persekitaran banyak mempengaruhi pembentukan peribadi seseorang. Antaranya ialah individu yang hidup dalam keluarga yang tidak mengamalkan cara hidup yang berakhlak, maka jiwanya akan terdidik dengan tingkah laku, tutur kata dan gaya hidup yang tidak baik. Kehadiran teknologi contohnya yang canggih dalam media massa sama ada bercetak atau berelektronik juga sedikit sebanyak memberi kesan dalam pembentukan akhlak seseorang individu melalui adegan ganas dan berunsur seks yang boleh merosakkan jiwa mereka. Pengaruh rakan sebaya dan masyarakat sekeliling juga merupakan faktor yang membentuk kepribadian dan akhlak seperti tingkah laku, tutur kata dan cara bertindak. Permasalahan keluarga yang melibatkan ibu bapa contohnya, pergaduhan dan perceraian boleh membawa kepada permasalahan sosial seperti lari dari rumah, menyertai rakan sebaya maupun kumpulan yang rosak akhlaknya sehingga membawa kepada pergaulan bebas, perzinaan, pengambilan dadah, pelacuran iaitu bosia dan seumpamanya. Budaya masyarakat yang cenderung ke arah liberalisme juga membawa masyarakat kami kini mudah terjebak dengan budaya rock, rap, lepak dan seumpamanya. Faktor yang kedua pula ialah nafsu. Nafsu adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia dan nafsu juga adalah musuh sebati dengan diri manusia yang melaksanakan hasrat nafsu manusia. Manusia yang terlalu menurut kehendak nafsunya akan terdorong untuk melakukan keburukan. Seandainya nafsu tidak dapat dikawal, sudah pasti boleh menghilangkan maruah diri, agama dan nilai budaya sesebuah masyarakat dan membawa kepada kemungkaran sebagaimana berlaku dalam masyarakat kini. Yang terakhir adalah syaitan. Satu lagi musuh gaib yang sentiasa mendampingi manusia dengan memperalatkan nafsu manusia iaitu syaitan. Fungsi syaitan adalah sebagai ejen perosak akhlak manusia berlaku sejak Nabi Adam alaihissalam dan berterusan hingga ke hari kiamat. Kesimpulannya, setiap manusia yang hidup terpaksa menghadapi ujian dan cubaan hidup dalam usaha melatih diri menjadi manusia yang berakhlak dan bersedia menghadapi segala rintangan. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada saudara Danish atas pembentangan tadi. Seterusnya, giliran saya untuk bentangkan tentang pembangunan akhlak. Akhlak merupakan salah satu daripada asas utama dalam ajaran Islam. Malah, di antara tujuan perutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah menyempurnakan akhlak selain daripada menyeru manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana hadis yang berbunyi, "Innama bu'ithtu liutammima makrimal akhlak." Yang bermaksud, sesungguhnya tidak aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama seperti Al-Qushairi, yakni seorang ulama tasawuf, juga menekankan akhlak. Akhlak menggambarkan kehidupan orang yang beriman. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang mafhumnya, sesungguhnya sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari. Akhlak dapat mengelakkan diri seseorang daripada melakukan perkara maksiat kerana akhlak merupakan pakaian, yakni pakaian takwa dalam menjaga kehormatan diri. Isu keruntuhan akhlak menjadi serius akhir-akhir ini yang disebabkan oleh beberapa punca yang menjadi sebab kepada perlunya usaha untuk membangunkan kembali cerminan akhlak yang sesuai dengan kehendak syariah Islamiah. Hal ini amat dituntut kerana bersesuaian dengan konsep Islam iaitu amar ma'ruf dan nahi munkar.
Terdapat pelbagai cara yang digariskan oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah untuk membangunkan akhlak. Antaranya adalah yang pertama, tazkiyatun nafsi atau pembersihan jiwa. Tazkiyatun nafsi merupakan suatu usaha gigih dan bersungguh-sungguh untuk membersih dan menyucikan diri seseorang manusia dari sifat-sifat buruk dan keji, iaitu mazmumah, yang menjadi penghalang kepada penyuburan akhlak mulia, iaitu mahmudah seorang insan. Proses ini merupakan kunci utama dalam pembentukan akhlak yang baik. Jiwa atau hati manusia ibarat raja di dalam badan dan anggota lain. Seperti mana hadis Nabi SAW yang berbunyi, sesungguhnya di dalam tubuh badan manusia itu ada seketul daging, di mana jika baik daging itu maka baiklah seluruh tubuh badan, dan jika buruk daging itu maka buruklah seluruh tubuh badan. Ketahuilah segumpal daging itu adalah daging. Atau kama qala Nabi SAW. Hati yang baik, kesan daripada tazkiyatun nafsi akan mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan yang baik. Oleh itu, hati yang baik akan mendorong seseorang untuk berakhlak mulia. Cara yang kedua adalah mujahadah atau melawan hawa nafsu. Mujahadah adalah melawan hawa nafsu semaksimal mungkin. Apabila kita berbincang tentang topik mujahadah ataupun berjihad, kita mesti akan berfikir bahawasanya berjihad merupakan pergi berperang, mempertahankan agama dan sebagainya. Tapi kita sering lupa bahawasanya melawan hawa nafsu merupakan salah satu daripada mujahadah yang besar. Seperti mana yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahawasanya Nabi SAW pernah bersabda yang bermaksud, kami telah pulang daripada jihad yang lebih kecil kepada jihad yang lebih besar. Lalu para sahabat bertanya, apakah yang dimaksudkan dengan jihad yang lebih besar itu? Lalu Nabi SAW menjawab, kesungguhan seseorang hamba melawan hawa nafsunya. Atau maqala Nabi SAW. Jadi melalui hadis ini kita dapat tahu bahawasanya jihad melawan hawa nafsu itu merupakan jihad yang mulia dan besar di sisi Allah SWT. Nafsu manusia selalu mendorong mereka ke arah untuk melakukan maksiat, iaitu keruntuhan akhlak. Oleh itu, setiap insan perlu mempunyai kekuatan untuk melawan hasad nafsunya. Cara yang seterusnya adalah melazimi amalan kebaikan. Kepribadian insan dapat dibentuk dengan melakukan amal kebaikan secara konsisten dan berterusan, ataupun kita panggil sebagai istiqamah. Setelah melakukan mujahadah, ia perlu disusuli dengan melakukan kebaikan secara berterusan ataupun istiqamah agar ia membentuk suatu kebiasaan yang akhirnya menjadi tabiat kehidupannya. Asas kepada aspek ini adalah melakukan ibadah khusus seperti solat. Solat dijamin oleh Allah SWT dapat mencegah seseorang itu daripada kemaksiatan. Seperti mana firman-Nya di dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-45, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Maka jelaslah bahawa kebaikan, amalan kebaikan dapat membentuk kepribadian akhlak seseorang yang mulia. Cara yang seterusnya adalah membuat sesuatu yang bertentangan dengan akhlak yang buruk. Apa maksud membuat sesuatu bertentangan dengan akhlak yang buruk ni? Jadi Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah membahaskan tentang perkara ini, iaitu apa yang dimaksudkan membuat sesuatu yang bertentangan dengan akhlak yang buruk adalah bersikap sabar daripada marah, amanah daripada khianat, syukur daripada sombong, pemurah daripada kedekut, bodoh daripada belajar, malas daripada rajin dan lain-lain lagi. Jadi apa yang dapat kita tahu bahawasanya membuat sesuatu yang bertentangan dengan akhlak yang buruk ni adalah melakukan perbuatan yang mahmudah. Seperti sabar, sabar, amanah, syukur, pemurah dan sebagainya. Jadi cara yang terakhir yang digariskan oleh Imam Al-Ghazali adalah muraqabatullah atau pengawasan diri terhadap Allah SWT. Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali menyatakan bahawasanya muraqabatullah adalah memaraskan diri diawasi oleh zat yang menjaga dirinya dan menumpukan perhatian dengan bersungguh-sungguh kepadanya. Jadi apabila seseorang itu berhati-hati, iaitu berasa diri diawasi oleh Allah SWT, maka seseorang itu akan berhati-hati untuk melakukan maksiat, yakni meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang buruk kerana dia merasakan bahawasanya dirinya itu sedang diawasi oleh Allah SWT. Muraqabatullah memberi kesan yang positif kepada pembangunan akhlak. Ini kerana ia adalah salah satu cara yang efektif untuk seseorang individu yang sentiasa mengingati Allah SWT dalam setiap perkara. Jadi setelah kita belajar apa itu konsep akhlak, pengertiannya dan jenis-jenisnya, serta kita dapat tahu isu keruntuhan akhlak serta jenis-jenisnya,
dan kita dapat tahu cara untuk membangunkan kembali akhlak, maka kita dapat simpulkan bahawa isu akhlak perlulah dititik beratkan, terutamanya dalam kalangan umat Islam, supaya ketamadun Islam yang terkenal dengan akhlak mulia sebagai pakaian dan identitinya dapat diselahkan semula di mata dunia. Oleh itu, marilah kita bersama-sama berlumba untuk mencerminkan akhlak yang indah supaya hidup kita sentiasa diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, yang bermaksud sebaik-baik kalian adalah yang paling mulia akhlaknya. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi setelah kesimpulan yang saya buat tadi, maka berakhirlah pembentangan kami pada hari ini. Segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan segala yang buruk itu datang daripada kelemahan diri kami sendiri. Jadi itu sahaja daripada kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.